Okey, hari ni kita teruskan pasal nilai pH. Muka surat 95. Okey, so sebelum kita start, kita ulang kaji sedikit tentang skala pH. As you know, skala pH dari 1 hingga 14. Semakin kecil satu nilai pH, semakin berasid. Semakin besar nilai pH, semakin alkali. So di antara 1 hingga 14, 7 sebenarnya merujuk kepada suatu yang bersifat neutral. Okay, so itu adalah skala pH. Okay, so hari ini kita akan belajar cara menentukan nilai pH untuk asid dan alkali. So untuk asid, kita boleh terus guna formula ini di mana kita guna log darab dengan kepekatan atau kemolaran sesuatu asid. Manakala untuk alkali pula, kita kena tentukan pOH dia terlebih dahulu. Kemudian kita akan tukar kepada pH dengan menggunakan formula ini. Formula pOH tambah pH adalah 14. So jika kita nak cari pH, kita boleh tolakkan pOH kita dengan 14. So contoh nombor 1. Cari nilai pH untuk asid hidroklorik, diberi kepekatan dia 0.001 mol per dm3. Jadi nilai pH dia negatif log 0.001. So kita tekan kalkulator log di sini. Log di sini. So negatif log 0.001, dapatlah dia 3. Jadi adakah dia berasid? Ya. Kita cuba lagi satu. HNO3 ini ialah asid nitrik. So pH negatif log 0.125. Jangan lupa ada negatif ya. Negatif log 0.125 kita dapat 0.9 bla bla bla. Saya tulis 0.9 saja. So di sini kita boleh nampak dua asid dengan nilai pH yang berlainan. Mana satu lebih berasid? Ini. Semakin kecil satu nilai pH, makna dia semakin berasid. Sekarang kita tengok alkali pula. Alkali ada dua step. Kita akan dapat pOH dia dahulu daripada formula. Kemudian kita akan tukar kepada pH. So negatif log 0.003. Kita dapat pOH dia 2.5. Kemudian saya kena tukar kepada pH. Kita tahu nilai pH untuk alkali 14 tolak pOH dia. Jadi apa yang kita dapat adalah 11.5. Ini adalah nilai alkali. Kita tengok lagi satu. Barium hidroksida. Kita cari dulu pOH dia. Negatif log 0.012. Tekan kalkulator. Negatif log 0.012. Kita dapat 1.92. Kemudian ini kita kena tukar kepada pH dengan ditolak oleh 14. Jadi apa yang kita dapat adalah 14 tolak 1.92, kita dapat 12.08. Jadi di sini kita boleh bandingkan which one lebih berakali. Ini. Semakin besar satu nilai pH, semakin berakali. Kita tengok lagi nombor 2. Saya ikut buku kerja kita ya. Nombor 2 sebenarnya sama saja, cuma dia dalam bentuk ayat. Apakah nilai pH bagi suatu asid hidroklorik yang mempunyai kepekatan 0.02 mol per dm3. Jadi kalau asid senang, kita boleh direct guna formula 0.002. Jangan lupa ada negatif di depan log. Negatif log
0.002. Okey, jadi kita akan dapat 2.698 bla 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 bla. Saya bundahkan, ambil 2 tempat sahaja. 2.7. Okey, so ini adalah bersifat asid. Okey, kita tengok nombor 3. Okey. Soalan dia tentukan nilai pH untuk larutan natrium hidroksida dengan kepekatan 5 kali 10 kuasa negatif mol per dm cube pada 25 darjah. So, kenapa dia bagi ini? Okey, sebenarnya suhu, kadang-kadang dia mempengaruhi kepekatan sesuatu larutan. Okey, semakin tinggi suhu, kadang-kadang dia akan mengurangkan kepekatan. Tetapi kesan itu tak berapa ketara di sini. Apa tujuan dia menunjukkan suhu bilik adalah dia nak membuktikan bahawa natrium hidroksida ini adalah dalam keadaan aqueous dalam suhu bilik. Okey, jadi tak ada masalah. Kita boleh terus cari pOH. Okey, so di sini negative log. Okey, kepekatan dia dalam bentuk piawai. Tak ada masalah. Teruskan sahaja. Okey, so apa yang kita dapat adalah negative log 5 kali 10 kuasa negatif 4. Okey. Oh, no. Kena letak kurungan. Negative log, kurungan 5 kali 10 kuasa negatif 4. Nah, kita akan dapat 3.30. Okey, ni adalah pOH. Okey, kalau saya nak cari pH, saya kena ditolakkan dengan 14. Okey, jadi barulah saya dapat nilai pH yang bersifat alkali. 14 tolak 3.3, 10.7. Okey. So ini adalah asid, ini adalah alkali. Okey, kita teruskan. Okey, nombor 4. Okey, dalam soalan ini dia minta kita cari pH. Dia bagi pH, dia minta kita cari kepekatan suatu kepekatan untuk hidrogen ion dan hidroksida. Okey. So, kita susunkan dulu apa yang kita dapat. pH negative log kepekatan hidrogen. Okey, so di sini kita dapat pH, jadi kita boleh masuk ke dalam formula negative log H. So, macam mana saya nak dapat kepekatan? Macam mana saya nak dapatkan ini? Okey, sebenarnya log adalah 10 kuasa. Okey. So, cara dia adalah 10 kuasa negatif 3.8. Kuasa negatif 3.8. Okey. Saya tak tunjuk. Okey, sorry. Okey, hidrogen, kepekatan hidrogen di sini. Okey, kalau saya nak kira, saya akan guna formula ni. Log. Okey, kalau saya terbalik 10 kuasa. Okey, jangan lupa di sini ada negatif, jadi negatif kuasa negatif 3.8. Okey. Jadi 10 kuasa negatif 3.8. Okey, saya akan dapat 1.58 kali 10 kuasa negatif 4. Kalau saya bundahkan, saya boleh dapat 1.6 darab 10 kuasa negatif 4. Okay, ini adalah kepekatan untuk hidrogen ion. Okay, kalau saya nak cari kepekatan untuk hidroksida, okay, first step saya kena tukarkan dulu pH 3.8 kepada pOH. So, how? Okay, divide. Tolak. Okay, by 14. Okay, ini saya dapat pOH. Okay, so pOH dia 10.2. So, daripada ini, saya tulis ke dalam formula. Okay, sekarang log OH minus. Okay, apa yang saya cari adalah kepekatan hidroksida. Okay. So, kepekatan hidroksida bersamaan dengan 10 kuasa negatif
nilai pH dia berapa? 10.2. Jadi kita tekan kalkulator. 10 kuasa negatif 10.2. Okay, saya akan dapat 6.3 kali 10 kuasa negatif 11. Okay, so itulah kepekatan untuk sesuatu, kepekatan hidroksida untuk larutan jus oren dalam soalan ini. Okay, so saya ulang. Kalau kita nak cari kepekatan, formula kita adalah 10 kuasa negatif dan diikuti dengan nilai pH yang kita telah jumpa. Kalau untuk kepekatan hidroksida, jangan lupa nilai pH dia. Saya kena tukar kepada pOH terlebih dahulu. Kemudian sama dengan yang asid tadi, 10 kuasa negatif diikuti dengan nilai pH-nya dan kita tekan je kalkulator. Kita boleh dapatlah nilai kepekatan untuk hidrogen dan hidroksida. Okay, so sekarang kita masuk kepada bahagian yang seterusnya. Okay, di sini kita kena faham sebenarnya asid dan alkali mempunyai asid yang kuat dan asid yang lemah. Dan ada beberapa penunjuk yang kita gunakan untuk menentukan sifat-sifat mereka. So di sini saya akan memperkenalkan 4 jenis penunjuk yang kita perlu hafal. Warna dia menunjukkan sifat sesuatu larutan itu sama ada asid, alkali atau neutral. Yang pertamanya litmus. Saya guna cara yang menyenangkan kita ingat. Litmus, kita tengok mus di belakang. M, refer to merah, adalah bersifat asid. Dan S, blue like sea. Biru sebenarnya menunjukkan dia adalah biru semasa dia berakali. Asid di depan, alkali dia belakang. Asid akan menunjukkan warna merah. Bila alkali dia akan menunjukkan warna biru. So di antara merah dengan biru, warna apa? Kalau kamu suka main warna, when you mix these two color, it will show warna ungu. Jadi, jika satu larutan menunjukkan warna ungu, namanya dia bersifat neutral. So, itulah apa yang kita boleh dapat apabila satu larutan diuji dengan litmus. Yang kedua, phenolphthalein. Phenolphthalein paling senang nak ingat. Kita hanya perlu ingat warna untuk alkali sahaja. Pink. Ataupun BM, merah jambu. Kalau semasa dia asid, semasa dia neutral, dia adalah tidak berwarna ataupun BI colorless. Cuma masa dia dalam bentuk alkali, satu larutan itu dia akan menunjukkan kesan merah jambu. Satu lagi penunjuk yang popular, methyl ginger atau BI methyl orange. Sebenarnya senang je. Orange you tak payah ingat. You ingat methyl sahaja pun boleh. Methyl kita ada M dan kita ada Y. M refer to merah. Depan ialah asid. Belakang adalah warna alkali. So di antara merah dengan kuning adalah bersifat neutral. So merah campur kuning warna apa? Orange. So jika dia menunjukkan warna orange atau ginger, sebenarnya menunjukkan sifat dia adalah neutral. Last. Sama juga dengan tadi. Depan asid, belakang alkali. So, apa yang kita boleh tengok di sini ialah Y. Y ialah yellow ataupun BM kuning. Kalau satu larutan itu diuji dengan bromotil blue ataupun bromotil biru, dia menunjukkan warna kuning, maksudnya dia bersifat asid. Kalau dia menunjukkan warna biru, dia bersifat alkali. Kalau dia bersifat neutral, ingat sahaja, campur sahaja dua warna ini. Biru campur kuning, you akan dapat warna apa? Hijau. Kalau dia berwarna hijau,
Ini bermaksud larutan itu adalah bersifat neutral. Okay, so sini sedikit idea supaya kita boleh ingat. Okay, warna. Okay, daripada beberapa penunjuk yang memberi maklumat tentang sifat satu larutan. Okay, sekarang kita masuk kepada definisi asid kuat, asid lemah, alkali kuat dan alkali lemah. Okay, saya ikut buku kerja. Okay, so dia minta kita menggunakan satu contoh yang sesuai terangkan maksud istilah asid kuat. Okay, so apa asid yang kuat? Okay, asid yang kuat adalah asid yang saya pernah ajarkan sebelum ni. Okay, yang boleh mengion, okay, dengan lengkap. Okay, so asid yang kuat adalah contohnya HCl, HNO3. Ini adalah monoprotic acid, diprotic acid. Okay, triprotic acid. Okay, ini ialah asid hidroklorik, asid nitrik, asid sulfurik, asid fosfat. Okay, so ini kita boleh tulis ke dalam kurungan ini. Okay, dia minta kita tulis satu sahaja. Okay, ini satu. Kita pilihlah mana-mana tiga. Okay, ini ialah asid hidroklorik, asid sulfurik, ini asid fosfat. Okay, semua ini merupakan asid yang kuat dan mereka mengalami penguraian lengkap di dalam air bagi menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okay, itulah definisi untuk asid kuat. Okay, sekarang kita tengok asid lemah pula. Okay, asid lemak, contoh asid lemak yang kita pernah ingat. Okay, asid etanoik. Okay, kita guna satu sahajalah. Okay, asid etanoik. Ini dia formula asid etanoik. Okay, asid etanoik. Ingat tak asid etanoik apa? Cuka. Okay, asid etanoik ialah asid yang mengalami penguraian separa di dalam air bagi menghasilkan samalah kepekatan hidrogen ion yang kalau banding dengan asid kuat, kepekatan dia adalah lebih rendah. Okey, so itu adalah definisi untuk asid lemak. Okey, sekarang untuk alkali kuat dan alkali lemah, nangis lebih kurang sama sahaja. Okey. Okey, contoh alkali kuat adalah ini. Ini apa nama dia? Natrium hidroksida. Ni kalium hidroksida. You pilih either one sahajalah. Okey, mereka adalah alkali. Sama juga alkali dan asid mesti mengion di dalam air dan di situlah dia akan mengalami penguraian. So untuk alkali kuat, penguraian dia adalah lengkap di dalam air. Okey, bagi menghasilkan kepekatan apa? Kalau asid, kepekatan hidrogen ion. Kalau alkali, kepekatan ion hidroksida. Okey. Yang kalau kuat mestilah tinggi. Okey, adjust saja definisi dia, lebih kurang sama je. Okey, alkali lemah. Okey. Alkali lemah selalulah saya cakap. Ini apa? Amonia. Okey, hari ni saya kenalkan lagi satu. Okey, amonia juga tapi dia kurang satu H. H diganti dengan satu metil. So NH2 CH3. Ini kita panggil metil lamina. Okey. So ini adalah amonia metil lamina. Okey, ini adalah contoh alkali yang lemah. Okey, ialah alkali
yang mengalami penguraian apa? Lemah separa di dalam mana? Pastinya air. Kalau tak ada air, dia tak akan menunjukkan sifat alkali. Okey, bagi menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang kalau separa, kalau lemah mestilah lebih rendah jika dibandingkan dengan alkali kuat. So itulah. Okey. Dua contoh dan definisi untuk alkali kuat dan alkali lemah. Okey, so sebagai kesimpulannya nombor 3. Okey, nyatakan hubungan antara kepekatan hidrogen ion dengan pH. Jadi semakin tinggi kepekatan hidrogen ion, semakin rendah nilai pH-nya. Kalau hidroksida, semakin tinggi kepekatan hidroksida, maka semakin tinggi nilai pH-nya. Okey. Okey, jadi kita sudah tahu, okey, definisi untuk alkali kuat, alkali lemah, asid kuat, asid lemah dan hubungan, okey, kepekatan dengan nilai pH dia. Okey, cuba tengok soalan ini. Sebenarnya kita hanya gabungkan sahaja dua ayat itu. Okey, di sini dia bagi kita dua radas, satu pH 4.5, okey, satu pH 1. Maknanya asid B lebih asid lah daripada A. Kekuatan hidrogen ion lebih tinggi daripada asid A. Okay, so give one example of asid A dan B. Asid A, kita pilih asid yang lemah. Contohnya asid etanoik, okay, ataupun asid metanoik. Okay, asid yang kuat mana-mana. Okay, monoprotic acid yang kita pernah ingat dulu, hydrochloric acid, nitric acid, asid sulfurik, semua boleh. Okay, so B. Okay, asid A dan asid B mempunyai kepekatan yang sama tetapi nilai pH yang berbeza. Terangkan. Okay, kita boleh guna apa yang kita jawab tadi. Okay, ada dua part. Part yang pertama kita kena bagi definisi asid itu, sama ada dia asid lemah atau asid kuat. Kemudian kita akan terangkan hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. So ini contoh jawapan. Asid A merupakan asid lemah yang mengion separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan hidrogen ion yang rendah. Okay, ini sini dia menerangkan ke definisi untuk asid lemah. Okay, manakala asid B pula merupakan asid kuat yang mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Ini dia menerangkan definisi untuk asid yang kuat. Okay, last. Okay, semakin tinggi kepekatan hidrogen ion, semakin rendah nilai pH. So, sudah dapat markah penuh. Okay, kita tengok nombor 5. Okay, tadi asid, sekarang nombor 5 dia bagi alkali. Okay, amonia pH dia 11, kalium hidroksida 13. Jadi pastinya kalium hidroksida lebih berakali daripada amonia. So dia minta kita terangkan. Okey. Mengapa kedua-dua larutan alkali itu mempunyai kemolaran yang sama tetapi nilai pH yang berbeza? Okey, jawapan dia, larutan amonia ialah alkali lemah yang mengion separa di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Ini definisi untuk alkali lemah. Manakala larutan kalium hidroksida ialah alkali kuat yang mengion lengkap di dalam air untuk menghasilkan kepekatan hidrogen ion yang tinggi. Ini adalah definisi untuk alkali kuat. Okay, last. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin tinggi nilai pH. Okay, so dapat markah penuh. Itu adalah skema jawapan untuk dua soalan yang last ini. Okay, so itu sahaja untuk minggu ini. Jangan lupa nanti habis tengok video jawab Google Form soalan 1 hingga 10. Okay, thank you.